Selamat malam, salam sejahtera. Beberapa hari lagi, keabsahan Datuk Seri Anwar Ibrahim akan teruji di Dewan Rakyat. Adakah Datuk Seri Anwar Ibrahim akan tumbang, dipecat? Adakah Datuk Seri Anwar Ibrahim akan hilang kelayakan sebagai Perdana Menteri? Ataukah Datuk Seri Anwar Ibrahim akan menjadi gah, kena dapat undian 2/3? Sila jawab soalan-soalan sebentar tadi itu dalam ruangan komen di bawah ini untuk menunjukkan pendapat anda sekalian. Mohon juga kiranya untuk anda tekan butang subscribe bagi mendapatkan isu-isu terkini daripada channel saya ini. Baiklah, soalan pertama tadi yang paling mudah. Adakah Datuk Seri Anwar Ibrahim akan menang 2/3 di Dewan Rakyat pada hari Isnin ini? Soalan yang kedua ialah, adakah Datuk Seri Anwar Ibrahim akan disingkirkan daripada jawatan Perdana Menteri sekiranya kalah dalam undian tersebut? Dan kalau Datuk Seri Anwar Ibrahim kalah pada undian pada hari Isnin ini, siapakah yang akan menjadi Perdana Menteri menggantikan beliau? Adakah yang akan menjadi Perdana Menteri pada waktu itu ialah Hadi Awang atau Muhyiddin Yassin? Ataukah ada orang lain yang akan jadi Perdana Menteri pada waktu tersebut? Pada pendapat anda sekalian, siapakah yang layak menggantikan Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri sekiranya beliau kalah dalam undian usul percaya pada hari Isnin ini? Adakah daripada Parti UMNO, Parti Perikatan Nasional, Parti GPS ataupun Parti GRS? Kalaulah ini berlaku lagi, pastinya Malaysia tak akan habis-habis dengan ketidakstabilan politik. Itu sebabnya kita semua harus menyokong undian percaya terhadap Datuk Seri Anwar Ibrahim ini untuk mengabsahkan, untuk meyakinkan kita semua bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim lah Perdana Menteri yang terbaik buat masa ini untuk kita semua di Malaysia. Saudara-saudara, usul undi percaya yang dilakukan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim ini adalah usul yang lebih berani, telus dan demokratik. Saudara-saudara, seandainya usul undi percaya terhadap Perdana Menteri Anwar Ibrahim diteruskan di Dewan Rakyat Isnin ini, ia akan mencipta sejarah. Segala petunjuk menjurus ke arah usul itu diteruskan. Sebenarnya, saudara-saudara, saya sangat optimis bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim akan meneruskan usul ini tanpa ada tanpa ada kebimbangan dan tanpa ada sedikit pun rasa ragu-ragu. Saya percaya Datuk Seri Anwar Ibrahim akan meneruskan undi usul percaya ini. Kerana saudara-saudara, ini menjadi satu titik tolak di mana Datuk Seri Anwar Ibrahim membentuk sejarah yang paling besar dalam negara kita. Dalam sidang media, Datuk Seri Anwar Ibrahim pada kali pertama pada 24 November yang lalu, beliau berkata, usul itu adalah daripada kerajaan sendiri. Tujuannya bagi menjawab keresahan mengenai keabsahan kerajaan perpaduan yang beliau ketuai. Kerana sehingga ke hari ini masih terdapat pihak, masih terdapat parti politik yang begitu gah, tak dapat move on, tetap berdiri di sana, tak ke mana-mana, masih mempersoal, masih mahu keabsahan tentang Perdana Menteri ini. Tapi hari Isnin ini kita akan melihat siapa yang akan merah muka, siapa yang akan padan muka, siapa yang akan masukkan muka dalam selimut atau dalam laci di meja parlimen nanti. Saudara-saudara sekalian, Anwar merujuk kepada kenyataan pengerusi Perikatan Nasional PN Muhyiddin Yassin yang meragui keabsahan jumlah sokongan yang diterima Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kalau kita masih ingat, beberapa kali Muhyiddin Yassin mengungkit kononnya Datuk Seri Anwar Ibrahim sebenarnya tidak mendapat sokongan yang cukup. Bahkan beliau mengatakan mereka lah yang mendapat sokongan yang cukup. Dan Datuk Seri Hadi Awang pun sempat lagi bermain dengan teka-teki, menyindir Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan mengatakan bahawa adanya memberikan perumpamaan seperti permainan bola sepak pula, disamakan pula dengan bola sepak dengan pelantikan Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Hadi kata waktu tambahan ada dan pengadil main peranan besar, kata beliau. Saudara-saudara sekalian, jadi nanti pada
Hari Isnin ini kita akan lihat sejauh mana Hadi akan dapat berpegang pada kata-kata bola sepak beliau tersebut. Seingat saya lah kan, ini kali pertama, maafkan saya, seingat saya lah kan, ini kali pertama dalam sejarah negara kita, seorang Perdana Menteri meminta diadakan undi percaya atau confidence vote terhadapnya. Belum pernah ada Perdana Menteri yang sanggup. Baru 1 bulan jadi Perdana Menteri sudah melalui undi percaya. Baru sebulan menjadi Perdana Menteri sudah sanggup memperjudikan jawatan Perdana Menterinya. Bahkan ini pula Datuk Seri Anwar Ibrahim yang luar biasa, lamanya menanti menjadi Perdana Menteri, 24 tahun menanti menjadi Perdana Menteri, tetapi dialah orang pertama yang berani-berani memperjudikan jawatan Perdana Menterinya, semata-mata untuk membuktikan kepada Muhyiddin Yassin dan timnya, pasukannya, bahwa mereka adalah pasukan yang telah kalah teruk. Saudara-saudara, sebelum ini Perdana Menteri tidak perlu undi percaya kerana mempunyai majoriti yang sahih. Sebelum ini Kerajaan Barisan Nasional contohnya bahkan mempunyai 2/3 sehingga ada separuh. Tapi akhirnya apa yang berlaku? Sebelum ini Perdana Menteri tidak pernah atau tidak perlu undi percaya kerana mempunyai majoriti yang sahih. Atau ini yang menariknya saudara-saudara, atau ada juga Perdana Menteri yang takut membuat undi percaya sebab dia yakin dia takut untuk tumbang. Sebab saya rasa dia dapat merasakan atmosfera keadaan persekitaran yang tidak memihak kepadanya. Itu sebab ada beberapa Perdana Menteri yang tidak perlu majoriti, tidak perlu membuat undi percaya, dan juga takut buat undi percaya. Takut kalah dalam kes Muhyiddin dan Ismail Sabri Yaakob. Kedua-dua mereka dilantik menjadi Perdana Menteri semata-mata atas kekuatan akuan berkanun SD yang tidak pernah didedahkan untuk pengetahuan umum. Jadi, untuk Datuk Seri Anwar Ibrahim pada hari Isnin ini, pastilah kita semua akan melihat berapa orang yang akan mengundi, berapa orang yang menolak, dan berapa orang yang menyokong. Saudara-saudara, ianya akan didedahkan kepada umum, bukan seperti akuan bersumpah SD yang dirahsiakan. Anwar pun pernah beberapa kali menggunakan kaedah SD untuk tujuan politik. Jadi eloklah sangatlah beliau tidak terus menggunakan SD tersebut. Usul undi percaya lebih berani, telus, dan demokratik. Lebih daripada itu, ia membayangkan keyakinan Anwar terhadap sokongan ahli Dewan Rakyat kepadanya. Pendapat umum menjurus ke arah beliau memperoleh sokongan yang cukup kuat. Laporan media yang memetik Anwar berkata, beliau yakin memperoleh sokongan 2/3 berdasarkan ikrar ketua-ketua Parti Perikatan Nasional, Parti Perikatan Nasional pula. Amin. Berdasarkan ikrar ketua-ketua Parti Pakatan Harapan PH, Barisan Nasional BN, Gabungan Parti Sarawak GPS, Gabungan Rakyat Sabah GRS, Warisan, dan beberapa buah parti lain. Hari ini 4 gabungan politik memeterai perjanjian dengan PH. Semua gabungan diwakili oleh pemimpin tertinggi masing-masing, yaitu Presiden Warisan Ifdal, pengerusi GPS Abang Johari Abang Upeng, pengerusi BN Ahmad Zahid Hamidi, dan pengerusi GRS Haji Jinur. PH diwakili Anwar sendiri sebagai pengerusinya. Boleh jadi Anwar akan mendapat sokongan 2/3. Tetapi baik juga kita menerima berita ini dengan berhati-hati. Sikit kerana pernah pada masa lampau Anwar telah melebihi sebut keupayaannya. Ditakdirkan Anwar memperoleh apa yang dihajatinya Isnin ini, kedudukannya sebagai Perdana Menteri akan menjadi lebih kukuh sambil mencipta sejarah sebagai Perdana Menteri yang berani meletakkan nasibnya di tangan kawan dan lawan di dalam Dewan walaupun tidak diperlukan. Ditulis oleh Kadir Jasin, tokoh wartawan negara dan bekas ketua pengarang kumpulan The New Street Times Press. Artikel ini asal daripada media sosial beliau dan diubah suai oleh Nazilin Unity. Kita jumpa lagi. Bye-bye.